Baik, kita nak teruskan perbincangan kita pada kali ini. Ini untuk motivasi pelajar mungkin kepada adik kat sana kan. Mungkin ada rasa down ke pelajar-pelajar kita. Anda kena tahu kelebihan anda sendiri. Dan melalui kali warna. Ini, melalui warna. Dan kita nak bincangkan tentang colour brain ni. Macam mana ni colour brain ni? Kadang-kadang dalam kehidupan seharian tu kita nak buat keputusan kan. Macam-macam benda, nak pakai baju apa. Kadang-kadang benda-benda yang simple. Kita menggunakan colour untuk mengetahui diri sendiri. Okey. Dan bersama dengan tetamu untuk membincangkan lebih lanjut tentang ini, kita bersama dengan Cik Johan Irwan Kamaruzaman, iaitu trainer Leadership Academy Sendirian Berhad. Khabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang. Okey, tadi Encik Johan ada kongsikan bersama dengan kami di awal perbualan tadi. Dengannya colour ni ataupun warna boleh menentukan potensi diri, boleh menentukan macam mana kita nak buat keputusan yang lebih baik. Boleh ceritakan tak definisi ataupun konsep sebenarnya colour brain ni? Okey, colour brain ni dia sebenarnya adalah proses pemikiran manusia. Kita tengok otak kita ni, walaupun kita belajar otak kita ni kita ada left brain, right brain, macam kita nampak dia sama tapi sebenarnya dia hardwired differently. Dia ada sedikit berbeza dari cara pembuatan tu. Okey, daripada otak ni juga kalau kita buat analisa, sebenarnya cara proses pemikiran ni adalah sedikit berbeza dan colour-colour ni yang menentukan apa yang kita nampak. Sebagai contoh, kalau otak kita colour blue dengan otak kita colour merah, mungkin lain sikit. Saya bagi satu analogi yang mudah. Contoh yang mudah, macam seolah-olah macam kita semua pakai kacamata dan kita pakai kacamata yang sedikit berbeza warnanya. Contoh kalau saya pakai kacamata colour, contoh ada bawa. Kalau saya pakai kacamata berwarna merah, kita akan nampak satu dunia ni banyak warna merah. Dan kalau saya pakai kacamata berwarna biru, kemungkinan apa yang warna merah nampak obvious tadi, mungkin kacamata yang berwarna biru ni dia nampak kabur-kabur sikit. Dekat situ kita boleh tahu orang nampak sedikit berbeza. Dan ianya menentukan macam mana kita buat decision, because kita nampak lain benda kat situ. Okey, bagaimana pula kalau kita kata ini digunakan juga dalam komunikasi kan, directive communication. Jadi bagaimana kita nak mengaplikasikan colour brain? Okey, macam mana? Yang pertama sekali adalah kalau kita kenal diri kita, sebenarnya kita boleh tahu potensi kita. Kita tahu kekuatan kita kat mana, kita tahu kelemahan kita kat mana. Kalau ikut research daripada Gallup, dia kata pemimpin yang hebat ni, dia orang buat research dekat 20,000 orang. Dia kata pemimpin yang hebat, satu benda yang sama adalah mereka menggunakan kekuatan mereka. Pemimpin yang kurang efisien, bukan yang lemah, tapi kurang efisien adalah pemimpin yang kalau boleh dia nak hebat dalam semua benda. Kita tak boleh hebat dalam semua benda, kita perlu tahu kekuatan kita dan kita perlu menggunakan kekuatan kita sehabis baik untuk kita jadi seorang yang sangat hebat. Tapi macam mana kita nak kenal? Okey, macam saya kalau buat keputusan kan, saya bukan jenis yang sangat practically, maksudnya buat list satu demi satu, ada checklist. Saya jenis memikirkan mana yang logik, mana yang naluri dan hati saya lebih ke arah itu, saya akan pilih. Macam diri saya apakah warna sesuai, diri Azidah macam mana warna dia. So Cik Anim tadi kata ikut naluri. Ikut naluri. Itu dah tahu dah kalau apa. Ikut naluri ni orang yang ikut ikut gerak hati, ikut intuition. Orang gerak hati ni adalah orang kita panggil blue brain. Orang blue brain ni dia nampak semua benda ni berhubung. Dia nampak semua berhubung. Kalau contohnya kalau dia nampak sesuatu benda, dia dah boleh rasa ada insting yang kuat. Yes, insting yang kuat. Satu insting yang kuat. Dan kebiasaannya kalau contoh dia beli kereta, dia akan nampak kereta ni macam best. Dia nampak kereta macam dia dah suka tu memang mungkin dia akan cari research lepas tu just untuk verify balik apa yang keputusan yang mungkin dia dah buat tu, tapi sebenarnya keputusan tu dibuat based on dia punya intuition. Mungkin boleh beri contohkan kata contoh yang lain untuk colour yang lain. Kita ada 4 colour dekat sini. Kalau boleh saya tunjukkan sedikit tentang colour-colour yang ada ni. Yang pertama sekali adalah green brain. Green brain kalau boleh nampak dekat ni. Green brain tak apa, tunjuk je macam tu. Proses pemikiran dia ni tak berhubung. Bila tak berhubung, dia nampak bits and pieces, ada sana sikit sini sikit. Because of dia nampak bits and pieces, dia mungkin kalau dia cari maklumat banyak pun dia tak dapat nak faham unless dia take action atau dia ambil tindakan. Kalau dia buat, dia faham. Dia tak buat, dia tak faham. Ini green brain. Disebabkan tu dia mungkin terus buat. Dia terus macam orang nampak macam belum apa-apa lagi dah terus jalan. Macam orang kata dia terburu-buru. Sebenarnya dia bukan fikir panjang. Dia tak fikir panjang. Tapi sebenarnya kalau dia fikir panjang, dia macam tak efektif bagi dia. Dia kena buat, tapi kemungkinan dia akan buat kesilapan lah. Tapi orang green brain ni dia macam sangat-sangat mudah untuk recover. Untuk dia kalau buat mistake tak apa, jalan je lah. Jalan je. Tapi apa yang positifnya tentang orang yang green brain ni? Orang green brain salah satu banyak benda positif. Sangat banyak benda positif. Yang pertama sekali adalah dia action taker. Dia buat cepat. Betul. Kadang-kadang kita biar dululah, tak tangguh-tangguh kerja. Jadi dia bukan.
dia green bukan. brain ni memang terus je. Dia bukan. Okey, Satu lagi orang green brain ni dia sangat bagus in terms of idea. Cakap sikit je ada masalah sikit, dia ada je 1001 jalan penyelesaian. Dia cepat sebab everything is not connected. So dia macam fleksibel. Dia boleh cepat untuk keluarkan idea-idea dan sebagainya. Itu green brain. Green brain. Saya lihat ada warna merah, purple, pink. Okey, warna merah warna merah itu pula merah. dia lebih structured. Okey, tadi green brain dia meredah, ni tak. Dia akan fikir dulu, dia akan dapatkan fakta-fakta yang berkaitan dan dia akan buat analisis dan bila dah firm dengan keputusan tu barulah dia ambil tindakan. Kalau contoh tadi macam saya bagi contoh blue brain beli kereta, dia tengok dia suka dia beli. Orang red tak, dia akan tengok objektif. Kenapa perlukan kereta? Okay, mungkin anak dia ramai nak kena ada kereta yang lebih besar. Mungkin dia ni nak fuel efficiency. So, dia dah ada objektif dan dia akan pilih backward. Okay, dia akan analisis satu demi satu. Okay, biasanya orang yang macam ni dia buat keputusan firm. Bila dah buat keputusan dia jarang nak ubah-ubah kat situ lah. Oh, itu red brain. Seterusnya tadi kalau apa tu? Okey, kalau yang blue brain tadi. Okey, mungkin macam mana nak dengar elok-elok sikit. Okey, blue brain adalah orang yang tadi green brain everything is not connected. Blue brain everything is connected. So biasanya kalau orang yang connected ni biasanya bila dia nampak sesuatu tu dia akan kaitkan dengan mungkin pengalaman yang lepas, benda-benda yang lepas dan apabila semuanya berkait, saya bagi contoh kalau dia suka sesuatu dia akan suka sesuatu. Kalau dia tak suka sesuatu dia mungkin tak suka sesuatu. Okey, saya bagi satu contoh saya bagi contoh, kalau contohnya sebagai seorang pelajar, dia akan tengok kalau cikgu ni dia minat, dia suka dengan cikgu ni, bukan minat ni maksudnya dia suka, dia senang dengan cikgu ni. Dia subjek-subjeknya tu senang dia nak belajar. Tapi kalau cikgu ni dia tak suka, walaupun subjek tu cool, subjek tu best, dia macam malas nak belajar. Bukan setakat cikgu tu yang dia tak nak belajar, mungkin kereta yang cikgu tu pakai pun dia tak suka. Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu sekali kadang-kadang lah. Tapi tak all the time. Dia segalanya berkait. Segalanya berkait. Okey, ada lagi color lain. Okey, ada satu lagi color adalah orang yang purple brain. Okey, purple brain ni everything is connected through information. Orang purple ni dia perlukan maklumat yang seberapa banyak maklumat yang boleh. So kalau dia tak cukup maklumat, agak sukar untuk dia buat keputusan. Biasanya kita tengok ada orang yang macam lambatnya lah nak buat keputusan kan. Orang boleh fikir cepat buat keputusan, dia lambat sikit. Dia bukan lambat, dia tak cukup maklumat. Kadang-kadang kalau dia nak tahu semua benda secara terperinci. Kalau dia buat planning pun planning secara terperinci. Okey, bila saya bagi contoh kalau orang green tadi dia meredah, orang purple itu tidak opposite. Dia nak tahu semua benda. Baru complicated jugalah. Yes, complicated. Okey, kalau kita nak kita dah tahu dah color-color ni semua. Kalau kita pergi kepada individu tu sendiri ataupun pelajar lah yang lebih details lagi. Jadi sejauh mana color brain ni dia dah tahu dah color apa. Contoh saya color apa-apa lah kan, color purple ke apa, dah tahu sejauh mana kalau kita dah tahu tu boleh membantu dalam kehidupan kita, dalam pembelajaran kita. Okey, sebagai contoh saya bagi teknik belajar lah. Kalau kita pergi, biasanya kita pergi kalau motivasi dia akan ajar teknik-teknik belajar yang mungkin general. Tapi kalau kita tahu color brain, kita boleh lebih spesifik dalam teknik belajar. Saya bagi contoh. Dulu masa PMR, saya dapat keputusan yang agak baik sikit lah. So budak-budak junior ni, sebab saya tinggal sekolah asrama kan, budak-budak junior ni dia jumpa dengan saya, dia tanya, bang boleh tak bagi tips sikit macam mana nak belajar PMR ni Okey, saya dengan confident cakap, tak payah baca-baca ni, tak payah, terus buat latihan. Terus buat latihan sebab apa? Kalau buat latihan, kita dah buat latihan, yang mana kita salah, kita rujuk balik. Dekat situ kita belajar. Okey, sebenarnya itu teknik yang sesuai bagi saya. Which is orang green. Saya ni orang green. Yang lain kan. Okey, bila saya orang green, maksudnya we learn from mistake. So kalau saya baca, saya akan macam lost. Kalau saya buat kesilapan, mungkin sesuai bagi saya. Tapi untuk orang red atau purple mungkin tak sesuai. Kalau orang, contoh macam orang purple, dia nak kena baca. Dia nak, kalau buku teks kalau boleh dia nak hadam, lepas tu dia punya diagram yang ini link pada ni. Semua nak baca. Semua benda dia kena baca dulu baru dia buat latihan. So mungkin cara saya tak sesuai, tapi kita kena kenal kalau kita kalau apa. Encik Johan sendiri adalah trainer di Leap Leadership Academy Sdn Bhd. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa yang disediakan. Mungkin penonton sekarang nak tahu, alamak anak aku ni color apa ya otaknya. Diri sendiri pun apa warna yang sesuai. Mungkin di akademi anda sendiri boleh ada. Okey, akademi saya sendiri sebenarnya saya banyak buat program-program terutamanya untuk corporate dan juga saya ada juga buat public dan juga untuk usahawan. Sebenarnya kita nak kenal, kalau boleh bukan setakat pelajar, semua orang kalau boleh kita nak kenal. In fact, kita punya isteri, husband and wife pun kita nak kena kenal each other. Sebab kalau kita tak kenal selalu berlaku konflik. Okey, maksudnya macam tadi purple tu dia boleh ke tahu macam ini untuk kata dengan isteri kan. So nak kena ada isteri yang color apa? Okey, tak semestinya kita nak kata saya green, saya nak kena cari isteri purple. Okey, mungkin tak sampai macam tu lah. Maksudnya kalau kita kenal isteri kita purple, mungkin dia cerewet sikit, mungkin dia lambat kita sikit. Kita tahu macam mana nak tackle dia lah. Kita kena faham dia lah.
asyik kita ikut cakap kita je kan. Lepas tu bertengkar. Saya bagi contoh kalau husband dia orang red dan isteri dia orang blue. So kalau isteri orang blue ni kadang-kadang dia nakkan sedikit kata intuition, dia suka gerak hati, dia suka, kadang-kadang dia suka tanya, abang sayang saya ke tak? Yang red ni pula dia logik, dia lebih kepada objektif, lebih kepada structure. Dia akan cakap, apa pula tak sayang, ini rumah saya dah beli, saya dah belikan kereta, barang-barang kemas semua saya dah sediakan, kenapa pula tanya macam tu? Tapi orang blue ni je, yalah tapi abang sayang saya ke tak? Dia tanya lagi. Sebab dia apa yang penting bagi orang blue adalah ya abang sayang itu cukup. Tapi orang red ni because orang red ni dia think on the logical punya perspektif. Bagi dia dengan cara dia membelikan rumah adalah cara dia menunjukkan kasih sayang. Dia mungkin tak express secara macam orang kata romantik sangat, tapi sebenarnya dia menunjukkan kasih sayang dengan cara yang berbeza. So kalaulah saya faham husband saya red, mungkin saya faham itulah cara dia, maksudnya dia sayang dekat saya. Kalau saya pula faham isteri saya blue, senanglah saya cakaplah, abang sayang. Mudah. Tak jadi macam bergaduh. Kadang-kadang benda yang kecil macam tu boleh bergaduh sampai ke malam, tak bertegur siapa kan, sebab tak nak cakap I love you itu je kan. Okey, secara ringkasnya untuk penghujung topik kita ni, bagaimana sebenarnya warna itu atau sejauh mana ia boleh merangsang otak dan mampu memberikan perubahan di setiap individu? Sejauh mana potensi warna itu mampu merubah diri kita. Merubah. Yang pertama sekali sebenarnya kita tak perlu ubah diri kita, sebab apa yang perlu adalah kita kena kenal diri kita dan kita kena gunakan kekuatan yang kita ada. Dan yang kedua, kita kena kenal orang-orang di sekeliling kita, sebab kalau kita tak kenal orang-orang di sekeliling kita mungkin judge orang based on kita. Sebagai contoh, saya ada 2 orang anak saya seorang green, seorang blue. So saya dah tahu dah anak saya 2 ni takkan sama. So saya tak pernah kata, kenapa tak jadi macam abang? Abang you boleh buat macam ni, adik you boleh buat macam ni kan. Kita selalu compare anak kita kan. Dan mungkin formula kita untuk jadikan anak yang pertama tadi berjaya, tapi anak kedua tu mungkin kita kena gunakan lain strategi. Okey, betul. Okey, baik, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Johan Irwan Kamaruzaman, trainer Leap Leadership Academy Sdn Bhd. Okey, itu je masa yang kita ada. Terima kasih. Banyak lagi kita nak bincangkan. Mungkin kita nak kongsi juga bersama dengan penonton. Kadang-kadang ada jugalah antara anak-anak kita ke adik-beradik mungkin yang ada perasaan murung ke apa kan. Sebenarnya kita kena tahu kelebihan diri kita. Jadi dengan adanya colour brain, dia membantu, sebenarnya aku ada macam ni, aku ada macam ni, tapi kita tak tahu, tak sedar. Ingatlah, minda dan otak itu adalah pemberian daripada Allah, hadiah daripada Allah yang cukup agung sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin. Okey, terima kasih kepada tetamu hari ini. Dan